Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita akan mulakan kelas kita malam ni dengan umur kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, saya minta maaf sebab lambat sikit. Saya tak sure kenapa sebab line saya hari ni agak problem. Mungkin sebab mungkin cuaca tak berapa nak elok. Sebab 4G tapi line slow. Saya tak tahu kenapa. Apa masalah line pun saya pun tak tahulah. Okay, jadi saya harap kelas ni saya dapat habiskan cepat sebelum saya ada masalah lain lagi. Jadi saya harap pelajar yang masuk ni dah boleh fokus untuk kelas kita malam ni. Dan saya nak awak catat terus apa yang kita bincangkan dalam kelas. Okey. Jadi kita akan sambung lagi berkenaan dengan tajuk rangkaian dalam teori graf. Okey, kita akan sambung lagi untuk soalan yang ketiga. Okey. So untuk soalan 3, kita lihat di sini nampak macam susah kan? Kita akan baca dulu soalan ni satu-satu. Okey, yang atas ni tak penting Okey, kita baca yang ni. Kita ada A ke B, jarak dia adalah 11. A ke C, jarak dia adalah 20. B ke C, jarak dia ialah 5. Okey, dan seterusnya adalah maklumat-maklumat yang lain. Okey. Untuk tu, ada berapa bucu yang awak boleh nampak dekat sini? Biasanya kita akan lihat cara kita nak melakar graf ni. Okey, kalau kita nak lakar graf ni, kita akan lihat dulu ada berapa bucu yang dinyatakan dalam soalan ni. Okey, kalau kita fahamkan, bandar ni kita boleh anggap dia sebagai satu pusat. Jadi bila kita katakan satu pusat tu, maksud dia adalah bucu. Okey, jadi ada berapa bucu dalam ni? Cuba kita tengok kat sini, ada berapa bucu? Cuba kira. Okey, ada 5 bucu. Yang lain kira tak? Lima juga. Betul 5? Yang lain? Sama ke lain? Okey. 7 ada yang dapat lain. Okey, kita lihat mana pen saya Oh, saya tak ambil. Sekejap. Okey, so kita tengok balik soalan ni. Cara nak mengira bucu ni, kita akan kira huruf. Okey, kita akan kira huruf. Kita ada huruf A. Sebab kita ingat bandar ni maksudnya adalah satu bucu contohnya satu plot ni kita katakan dia adalah bandar A. Okey, kemudian mungkin ada lagi satu bandar, kita boleh letakkan dia sebagai bandar B. Okey, kemudian kita ada bandar C. Kita ada bandar yang seterusnya D. Kemudian kita ada E. Okey, kemudian kita tak ada lagi lah sebab dia sampai E sahaja. Okey, maksudnya huruf F ke huruf G ke dah tak ada lagi, jadi kita boleh faham dia ada 5 bandar sahaja. Okey, yang awak jangan confuse kat sini. Yang paling penting adalah kalau dia kata A kepada B, maksudnya bandar A pergi kepada bandar B. Jadi sebenarnya dia melibatkan 2 bandar je. Yang penting awak kena faham ada berapa total bandar dekat dalam ni. Kadang-kadang bukan setakat bandar, kadang-kadang dia boleh jadi kawasan, dia boleh jadi negeri, dia boleh jadi tempat, dia boleh jadi plot. So sebenarnya apa yang saya nak tekankan kat sini adalah cara awak mengira bucu tersebut. Okey, cara untuk mengira bucu adalah kita kira ada berapa banyak huruf yang dalam soalan ni nyatakan.
Jadi bila ada 5 bucu, kita fahamlah cara nak lukis tu mestilah ada dia punya bucu-bucu tersebut. Okey. So kita akan baca dari atas ke bawah. Okay, kita akan baca dari atas ke bawah satu-satu. A pergi kepada B, kita nak lukiskan graf apa? Kita nak lukiskan graf berpemberat dan graf terarah. Kita nak lukiskan graf pemberat dengan graf terarah. Okey, maksudnya kat sini adalah dalam satu garisan, contohnya graf A kepada graf B. Okey, ni contoh ni contoh. Ni contoh dia B, yang ini atas dia A, ni contoh Okey, saya buat satu graf A ke B macam ni. Okey, ni graf biasa. Okey, ni graf mudah. Ni kita panggil dia graf mudah. Tapi dekat dalam soalan ni, dia suruh kita bina graf berpemberat. Okey, graf berpemberat. Pemberat ni maksud dia berapa nilai unit yang ada dinyatakan dalam soalan. Okey, kalau kita buat A ke B ni kan, unit dia adalah 11. Tak kisahlah 11 apa pun, 11 meter ke, 11 kilometer ke, cm ke. Yang penting unit tersebut dianggap sebagai pemberat. Okey, ini adalah unit Okey, dia adalah 11. Jadi kita nyatakan 11 km ataupun 11 sahaja. Boleh, tak ada masalah. Okey, kita tulis sahaja macam ni. 11 km ataupun 11 pun tak apa. Nombor sahaja pun tak apa. Okey, jadi maksudnya kat sini, graf ni merupakan graf berpemberat. Okey, graf berpemberat. Senang je. Cuma tulis balik berapa unit yang ada dekat situ. Okey, senang sangat. Kemudian, dia ada lagi nyatakan satu ciri-ciri graf ni, iaitu graf terarah. Ni lagi satu ni, graf terarah. Graf terarah ni kan, kalau awak baca, A ke B. Okey, A ke B maksudnya dari A pergi kepada B. Okey, dari A pergi ke B. Jadi anak panah dia akan melihat ke arah B. Kita buat anak panah. Anak panah ni mestilah menunjuk arah B. Kita boleh buat anak panah kat tengah-tengah. Kita boleh buat anak panah dekat ujung. Jadi ada banyak cara awak boleh buat, sama ada awak nak buat anak panah macam mana sekalipun, yang penting anak panah tu mestilah arah yang betul. Jadi kita pun buat kat tengah-tengah sebab yang kasih nampak jelas kan. Okey. So ini baru A ke B. 11 km. Tak kisahlah A ke B tu nak macam mana pun. Sama ada A ke B tu dari segi atas ke bawah ke, atas ke kiri ke, atas ke kanan ke. Yang penting buat macam ni. Okey, buat macam ni maksudnya kita lakarkan A ke B. Senang je. Okey, senang sangat. Okey, settle Settle. Okey. Kemudian kita ada lagi satu A ke C. Okey, A ke C ni tak kisah sama ada kalau kita nak buat A ke C ni macam panjang sikit lah. Contohnya di sini. Okey, contohnya di bawah sikit kita letakkan dia sebagai C. Ini contoh contoh. Tak kisahlah nak buat bentuk segitiga ke, nak buat bentuk apa-apa ke. Yang penting nampakkan garisan A pergi kepada garisan C. Dia jadi macam ni Pastikan nampak ada satu garis lurus yang menghubungkan antara A dan C. Dan jangan lupa kita kena lukis graf terarah. Jadi kita pun lukis arah dia. Arah A pergi ke arah C. Dan akhir sekali jangan lupa unit dia adalah 20 km. Senang je kan? Tak kisah bentuk dia macam mana, tak kisah. Yang penting ikut arahan. Kalau saya suka lukis cantik-cantik lah dalam bentuk segitiga ke, dalam bentuk apa-apa ke. Tapi ni okey lah, still kemas juga. Okey, masih lagi kemas. Kemudian, kita ada lagi, kita baca dari atas ke bawah. Kita baca dari atas ke bawah. Kalau kita dah selesai A ke B,
Kita dah selesai A ke C, maka kita akan baca yang seterusnya lah. Kita akan baca B ke C pula. Okay, so B ke C maksudnya kita buat anak panah dia B pergi kepada C. Okay, garisan macam ni dan anak panah dia ke bawah. Jangan buat anak panah terbalik. Siapa buat anak panah terbalik salah. Okay, dan kita tuliskan berapa unit dia. Unit dia adalah 5 kilometer. Okay, 5 kilometer. Kemudian kita ada lagi, bila kita dah selesai, kita punya B ke sini, kita sambung lagi yang seterusnya lah sampai habis. Okey, jadi sebenarnya bila awak dapat soalan macam ni, dia sangat senang. Cumanya kita kena kenal pasti apa dulu, kenal pasti berapa bucu dia. Okey, jap, saya ke bawahkan sikit. Saya nak lukiskan langkah-langkah dia. Okey, apa yang awak kena buat kat sini adalah kenal pasti bucu. Kenal pasti bucu. Kedua, lukis graf satu persatu. Satu persatu. Maksudnya awak tak perlu lukis seterusnya sekaligus. Kita baca dari atas ke bawah. Sebab nak senang. Kita nak baca senang, kita nak jawab senang, buat macam ni. Okey. Kemudian kita ada lagi plot yang seterusnya, kita ada plot D. So D ni mungkin straight line kot. Awak nak buat straight line. So kalau D mungkin kat sini 8, mungkin panjang sikit kot. Okay, macam ni kot. Saya tak sure nak buat macam mana. Saya buat straight line lah. Kasih nampak kemas sikit. So B ke berapa ni? D. Okay, B ke D ni. Okay, ni adalah D. Gariskan sahaja. Okay, gunakan pembaris, gariskan sahaja dan buat anak panah dia dan jangan lupa untuk nyatakan berapa unit dia. Okay, ini senang je. Okay, ini senang je. Kemudian ada lagi sedikit, contohnya C ke D. C ke D ni senang je, sambungkan je lah. C pergi kepada D, jadilah bentuk segitiga. Tak apa, kadang-kadang bentuk segi empat, kita tak tahu kan. Kita apa, biarkan. Bentukkan anak panah dan nyatakan dia punya unit. Okay, C ke D adalah 15. Kemudian C ke E. Okay, kemudian C ke E pula lah kita baca. Okay, C ke E ni kita lihat lah macam kat sini ikut logik. Kalau ikut logik kan, dia 10 km kan. Maksudnya C ke E tu mungkin panjang. Okay, mungkin awak boleh buat straight line. Kalau awak nak buatlah macam ni kan, straight line. Ataupun straight line lah, cantik sikit. Okay, so C pergi kepada E. Sekejap E ni saya tulis. E kat sini. Okay, E kat sini dan kita pun lakar. Straight line. Okay, ada anak panah dia. Dan jangan lupa C ke E maksudnya anak panah dia mestilah mengikut arah yang betul. Okay, tuliskan 10 km dan akhir sekali D ke E. Okay, D ke E. So anak panah dia dari D pergi kepada E. So anak panah mestilah betul. Kemudian kita tuliskan 6 km. Siap dah. Macam ni sahaja boleh dapat full 5 markah. Senang je kan? Jadi sebenarnya untuk awak lakar graf ni awak kena tengok dulu. Kadang-kadang ciri-ciri yang diberi ni dia lain-lain. Mungkin dia cakap bina graf mudah saja. Graf mudah ni lagi best sebab awak tak perlu tulis apa-apa, awak tak perlu buat anak panah pun. Tapi ada juga yang syarat dia minta awak lukis graf pemberat sahaja. Tapi tak perlu pun buat arah. Ada jenis yang macam tu. Ataupun yang sebaliknya. Dia minta awak buat graf terarah sahaja. Pemberat ni tak payah tulis. Jadi ciri-ciri ni je yang awak kena baca. Kenal pasti dulu apa yang dia minta. Okey, kenal pasti dulu apa yang diminta daripada soalan. Okey, jadi ini adalah graf dia. Jadi semua dah settle A ke B dah ada, A ke C dah ada, B ke C dah ada, B ke D dah ada, C ke D dah ada, C E ada, D E pun ada. Jadi total ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 garis.
Okey, mesti ada 7 garis lah, awak kena kira sendiri. Cukup tak garis tu? Okey, kalau awak dapat gambar lain tak ada masalah. Yang penting betul. Sebab kadang-kadang ada pelajar ni dia lukis bentuk lain kan, tapi dia punya syarat dia menepati soalan. Okey, dia buat dia buat anak panah, dia buat pemberat. Jadi saya ataupun cikgu-cikgu yang lain akan terima sahaja jawapan yang kamu lukis lah, sebab yang ni soalan ni berdasarkan kreativiti masing-masing. Jadi ikutlah mana yang awak rasa senang awak lukislah. Okey. Setakat ni faham tak untuk lukis graf? Tak kisahlah graf apa pun. Graf rangkaian lah saya panggil Okey tak? Sebab dia ada banyak graf ni, dia ada graf pokok dan sebagainya. Faham Yang ni okey? Bagus kalau yang lain okey, sebab benda ni sangat senang. Kalau keluar pun boleh jawab. Tak kisahlah soalan dia bentuk macam mana pun. Cumanya yang kita tak boleh jawab tu kalau dia tak bagi unit lah. Tiba-tiba dia letakkan nilai X tu awak kena cari. Itu sakit kan? Tapi tak apa. Kalau soalan macam ni dia direct lah. Easy je. Tapi biasanya soalan ni dia tak akan suruh awak lukis lah macam ni. Dia akan minta awak kira darjah, dia minta awak kira total darjah. Darjah ni paling famous lah dalam tajuk ni. So memang dia akan tanya darjah berapa darjah. Tapi kalau macam melibatkan soalan yang melibatkan lukis-lukis ni, dia akan tanya jalan-jalan lah. Maksudnya jalan terpendek lah, jalan terpanjang lah. Yang itu paling favourite lah yang saya suka jawab. Sebab yang tu selalunya memang senang faham lah. Okey, memang senang faham. Kalau yang minta darjah-darjah ni memang agak pening sikit. Yang tu tak apalah. Okey, so kita tengok pula soalan seterusnya. Kita tengok di sini kita ada soalan B. Okey, kita tengok soalan B dia tanya apa. Okey, cari laluan terpendek. Laluan terpendek baru cakap tadi. Cari laluan terpendek untuk perjalanan dari bandar A ke E. Okey, katakan seorang pos cepat ni pos cepat nama dia kan. Okey, dia start daripada A. Saya guna warna lain lah. Dia start daripada A, mula kat sini dan dia akan tamat dekat E Mula dan tamat. Biasanya orang akan jimat minyak orang akan jimat minyak, dia akan pilih jalan pintas lah. So kalau awak fikir kan, jalan apa yang awak rasa awak boleh pergi, jalan yang paling pendek lah. Jadi kan kita kena fikir melihat daripada lukisan yang kita lakar ni. Kalau saya ambil AB, okey, saya ambil AB kan, saya dapat 11. Okey, saya ambil AB, saya dapat 11. So saya tekan kalkulator, saya kira kalau saya ambil AB, saya dapat 11. Okey, kemudian kalau saya sambung jalan kan, saya akan ambil mungkin saya akan ambil 5 lah contoh 5. Contoh kalau awak nampak sikit je kan, awak main ambil je sebab awak tengok macam pendek, awak lalu je kan. Okey, lepas tu awak ambil 10 pula. Contoh ni contoh gambaran. Contohnya awak ambil 11, 5 dengan 10. Okey, so 11 campur 5 campur 10, kita akan dapat 26 km. Ni contoh jalan. Okey, jalan yang pertama yang awak jumpa ada 26 km. Kita janganlah terus kita nyatakan apa orang kata jawapan macam ni. Tak, kita nak testing dulu. Okey, kita nak lihat dulu adakah betul jawapan ni yang tepat. Ataupun ada jalan yang lain. Itu kita nak check. Okey, kemudian selain daripada jalan ni, awak juga boleh ambil jalan yang lain. Okey, jalan yang lain contohnya kita start dengan A, kita start dengan 11. Okey, kita start dengan 11. Kemudian kita straight jalan je. Kita straight jalan 8 km dengan 6 km. Straight jalan straight jalan. Okey, jadi untuk ni 11 campur 8. Okey, 11 campur 8 campur 6. So kita dapat 25, dia kurang 1. Nampak tak? Dia beza dia adalah 1 km kat sini.
Okey, jalan yang kedua. Okey, jalan yang kedua ni adalah 25 kilometer. Kita kena buat perbandingan. Okey, kita kena buat perbandingan. Yang atas ni saya tulis balik Yang atas ni A ke B, kemudian ke C, ke E Yang bawah ni, yang kedua ni adalah A ke B, ke D dan E. Maksudnya ada banyak jalan yang kita boleh pilih. Ada lagi jalan yang lain, awak boleh lihat. Oops. Okey, ada jalan yang lain. Ambil kat mana jalan yang lain? Ambil 20 km kat sini dengan 10 km. So agak-agak memang panjang lah kan, 30 km. So tak nak lah jalan ni, memang out lah kan. Okey, memang out. Sebab kita dah nampak ada yang lebih kecil antara 30 km. So memang nampak jelas ini paling panjang, tak nak. Okey, memang paling panjang, tak nak So ada lagi satu jalan, 11 campur 5 campur 15 campur 6. Lagi panjang. Dia jadi 27. Yang ni 27 kilometer. Jadi sekarang awak dah nampak antara empat-empat jalan yang kita jumpa tadi. Okey, antara empat-empat jalan yang kita jumpa, kita ada 26 kilometer, kita ada 25 kilometer yang paling kecil antara dua ni, dan kita mesti pilih satu jalan sahaja. Dia bukannya minta kita punya ukuran, dia minta jalan. Okey, dia minta jalan. So jalan yang lebih tepat adalah jalan yang kedua, iaitu A ke B ke D ke E. Straight line je. Maksudnya jalan straight. A pergi kepada D, pergi kepada A pergi ke B, pergi ke D, pergi ke E. Okey, so awak boleh nampak kat sini. So jawapan dia adalah A, anak panah B, anak panah D, anak panah E. Ini jawapan dia. Simple. Simple jawapan, 2 markah. Nampak tak? Sebenarnya awak lukislah macam mana sekalipun, kalau awak lukis tu comot ke tak comot ke, tapi kalau betul awak menepati syarat soalan, macam awak lukis arah dia, awak lukis pemberat dia, awak lukiskan bucu-bucu dia yang betul, dan awak buat je laluan terpendek ni, memang sama je jawapan. Okey, memang sama. Tak ada yang lain. Sebab tu saya cakap, lukisan ni adalah ikut kreativiti. Okey, kreativiti Dan jalan ni memang akan dapat sama based on gambar yang kita lukis. Kita cuma kena kaji dulu jalan mana yang paling ringkas ataupun paling pintas, yang paling cepat yang kita boleh jalan. So awak kena pilih yang terbaik lah. Okey. Dan akhir sekali soalan C dia tanya apa? Dia tanya jarak terpendek. Maksudnya awak kena buat jarak dia. Jarak dia tadi kita dah kira dah, 25. Okey, 25. So yang ni ada jalan kerja sikit lah. Yang ni ada jalan kerja sikit. Awak kena nyatakan A ke B berapa kilometer. A ke B adalah 11 kilometer tambah 8 kilometer tambah 6 kilometer. Okey, dia akan dapat 25 kilometer. Okey, ni 2 markah straight. Okey, so senang je. Tajuk ni senang. Cuma kalau awak susah nak imagine tu je yang payah untuk pembelajaran kita. So awak kena try salin. Kalau awak tak salin tak boleh lah nak faham. Okay, so saya bagi masa dalam 1 minit, 2 minit untuk awak salin. Sekejap, sebelum awak salin saya nak check jawapan betul tak? Okay, betul lah ni. Ni pun lebih kurang je gambar dia. Macam ni nampaklah sikit saya punya segitiga tu. Okay. So yang ni lebih kurang je dengan yang saya punya jawapan. Okay, saya harap awak dah salin sebab senang je. Salin ni pendek je, tak ada banyak pun jalan kerja dia. Kecil je, ringkas je.
Okey, ringkas sangat. Boleh buat satu page ni. Sekejap, saya buat lagi satu page. Okey, settle soalan 3 settle. Okay, next. Kita sambung terus lah. Kita habiskan terus lah. Saya malas nak kelar lama. Lagipun memang topik ni cepat habis. Topik ni yang paling cepat habis. Saya tak tahu kenapa. Sekejap saya ambil gambar sekejap. Yang ni agak complicated sikit sebab ni melibatkan teori. Jadi awak kena faham dululah. Kalau awak tak faham pun susah juga kan. Okey. So kita lihat sama-sama soalan ni. Rajah 2.1 menunjukkan suatu graf. Ni graf dia lah. Ni graf ni dia tak ada gelung. Okey, graf ni tiada gelung. Okey, dan tiada berbilang tepi Okey, graf ni tiada gelung, tiada berbilang tepi. Dan dia tanya, adakah graf itu graf mudah? Okey, untuk pengetahuan pelajar, saya dah ajar 2 minggu lepas bahawa graf mudah ni adalah graf yang tiada gelung dan graf yang tiada berbilang tepi. Okey, hampir tepat hampir tepat dengan jawapan di sini. Okey, awak boleh jawab graf mudah, tapi ingat kita ada lagi satu kita ada lagi satu bucu yang tidak digunakan. Okey, ada satu bucu yang tidak disambungkan atau satu bucu yang tidak digunakan yang kena palau. Okey, bila kena palau ni automatik dia bukan graf mudah. Okey. Bila dia kena palau dia adalah bukan graf mudah. Dia tak ada dalam buku teks nota ni tak ada dalam buku teks. So awak kena take note. Ni boleh jadi soalan yang agak susah sebab ni teori. Oops. Jadi kan, dia kalau huruf F ni tak wujud, kalau contohlah huruf F ni tak wujud, okey, awak boleh kata yang ni adalah graf mudah. Cumanya kalau kat sini, ni kena palau. So, bukanlah. Okey, bukan graf mudah. Pastikan semuanya berkait. Dan tiada gelung, tiada berbilang tepi. A dengan C ni sebenarnya actually dia bukannya gelung. Okey, sebab kalau gelung ni adalah A pergi kepada A, dia patah balik je. Tapi A ke C ni bukannya gelung A ke C ni adalah satu garisan biasa. Okey, satu garisan biasa dan disambungkan oleh B dan tengah-tengah dia lah B kat situ. So sebenarnya ni adalah graf mudah. Cumanya sampai JF ni automatik kita kata bukan graf mudah. Okey, senang sahaja kan? Alright. So itu benda yang awak kena faham. Okey, dan 2 minggu lepas juga kita dah belajar, dah explain bagaimana kita nak cari darjah. Darjah ni senang sahaja. Berapakah wayar yang sambungkan oleh bucu tersebut, itulah darjah dia. Kalau awak lihat gambar ni sangat senang nak kira berapakah darjah dia sebab dia adalah graf mudah. Yang dekat yang saya bulatkan ni adalah graf mudah lah. Yang ni adalah graf mudah dan sangat senang untuk awak kira berapa darjah dia. Okey. So darjah untuk bucu A. Okey, bucu A kat sini tengah-tengah ni. Tepi-tepi ni. A kat sini. Ada berapa darjah kat sini? Ada berapa wayar yang awak boleh nampak yang sambungkan dekat A ni? Dia tuliskan kat ruangan komen. Senang je. Memang mata awak jelas nampak ada berapa wayar yang sambung dekat A. Okey. 3 bukan 2, 3. Satu kat atas. Okey, satu kat atas ni. Nampak satu kat atas ni. Yang sambung yang sambung sahaja. Janganlah awak pergi baca yang lain Yang sambung kat A1 ni. Kemudian yang kat sini satu. Yang ni kat bawah satu Maksudnya ada 3. Satu kat tengah, satu lagi kat bawah. Okey, ada 3 wayar kat situ. So 3 wayar ni menunjukkan bahawa darjah bagi bucu A adalah 3. Kita kira berapa wayar je sebenarnya. Dan apa lagi diminta? Diminta C. Okey, ni C C kat atas bukan ni Ini E. Ni tak nampak sikit kan. Saya tahu awak tak nampak kat sini. Atas ni C ni C. Okey, kita lihat pula yang C. Sekejap saya guna warna merah.
Okay, C yang fokus ni. Okay, ada berapa wayar kat sini awak boleh nampak? Okay, ada berapa wayar boleh tuliskan dekat ruangan komen. Okay, nampak 4. Good. Senang. Okay, next. H. H berapa H? Cari sendiri. H mesti 4 juga, sama. Good. Okay, sebab apa? Ni, dua atas. Okay, kiri kanan ni wayar dia kan. Bawah pun 2. Kiri kanan juga. So ada 4 total H. F, dia tanya F. F ada tak wayar yang sambung kat dia? Kesian dia kena palau. Kosong lah. Kosong tak ada Kosong. Sebab tak ada wayar langsung yang cocok kat F tu. Ni siapa baru masuk kalau ada nak habis dah pun. Okay, bilangan darjah ni yang sakit ni awak nak kena kira satu-satu. Okay, so kita kira sama-sama Kita kira sama-sama. Okay, kita kira A tadi ada 3. Okay, bilangan darjah ni maksudnya semua yang ada dalam gambar ni awak kena totalkan. Okay, semua yang dalam gambar ni awak kena totalkan. Tambah je semua. So, A ni ada 3. I ni ada 1, 2, 3. So, ada 3 S pula. G pun ada 3. Okay, E pun ada 3. Semua ada 3 kat sini Okay, ada 3 kat sini. Okay, tulis tepi-tepi ni boleh conteng. H ni ada 4. B ni ada 4. Okay, 1, 2, 3, 4. Senang kan nak kira dia? Macam kira apa? Tengoklah berapa wayar kat sini. Senang je. D pun ada 4. C ada 4. Okay, so F ada kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bucu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ada 5, ada berapa bucu tadi? 9 Sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, ada 9 bucu lah. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. So, totalkanlah semua. 3 campur 4, 7. 7 campur 4, 11. 11 campur 4, 15. 15 campur 4, 19. 19 campur 0, 19. 19 campur 3, 22. 22 campur 3, 25. 25 campur 3, 28. Total dia adalah 28. Senang. Okay, totalkan sahaja. Masuk bilangan darjah ni senang. Awak boleh lihat daripada berapa total yang ada dalam gambar. Okay, carilah semua sekali. Janganlah awak cari separuh je. Cari semua sekali. So, itu adalah bilangan darjah. Dan ada juga cara awak boleh gunakan bilangan darjah ni. Awak boleh cari apabila bilangan tepi dia ada berapa banyak lah. So, kalau bilangan tepi dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, ada 14. So, 14 kali 2, 28. Itu rumus yang ada dalam buku teks. So, kalau ada 14 wayar yang awak boleh jumpa. Kalau ada 14 wayar. Okay, 14 wayar ataupun 14 tepi. 14 tepi lah kan. So, 14 tepi ni kali 2 dapat 28. Okay, kali 2 dapat 28. Okay, bilangan tepi ni. Bilangan tepi kali 2, awak akan dapat jumlah darjah. Maksudnya, bilangan tepi yang, bilangan wayar, maksudnya bilangan wayar yang ada dalam gambar ni, awak ganda dengan 2, maksudnya awak darab 2 kan, awak akan dapat jumlah darjah tu terus. Tak perlu nak kira satu-satu. Ni adalah rumus yang ada dalam buku teks yang awak boleh guna pakai bila perlulah. Okay, bila perlu. Pakailah bila perlu. Sebab ni nak cepat cara nak cepat boleh guna rumus ni. Tapi kalau awak tak nak, awak boleh je campur seperti biasalah. Okay, so ada berapa banyak pun senang nak kira kan. Sebab benda ni tak lama pun nak buat. Kejap je. Okay, salin dulu. Kalau tak nak salin tak apa. Dengar je lah. Okay, kalau tak nak salin tak apa, dengar je.
Okay, next. Soalan terakhir. Terakhir Sekejap. Ada lagi lah. Sikit je 3 markah. Nampak macam banyak ya. Okay, sekejap. Saya rasa ni sikit kot. Dia minta apa ni? Raja, abaikanlah soalan A tadi, dah boleh lupakan sekejap sementara je. Tapi jangan lupa dia punya apa yang awak dah belajar. Okay. B1. Dia menunjukkan graf baru ni. Graf di dalam rajah ni merupakan ciri-ciri bagi dua jenis graf. Nyatakan dua-dua jenis graf tersebut. Okey. Dalam graf ni, awak lihat kan dalam graf ni, apa ciri-ciri graf yang ada dalam gambar ni? Okey, apa yang ciri-ciri dia? Adakah dia graf apa ni? Mudah? Adakah dia graf mudah? Adakah dia mudah? Kalau dia tak, okey, awak boleh cakap dia graf bukan mudah lah kan? Okey, graf bukan mudah. Tapi apa lagi ciri-ciri yang kita nak? Dekat sini. Dia ada 5.5, dia ada anak panah. So apa itu? Graf terarah. Okey, satu ciri yang awak boleh jumpa adalah graf terarah. Kalau nampak je arrow kat sini, ya, cakap je lah graf terarah. Okey, graf terarah. Tak apa, cakap je dulu. Graf terarah. Okey, apa lagi awak boleh nampak dalam gambar ni? Apa ni? 5.5, 2.4 ni apa benda ni? Apa benda yang awak boleh nampak ni, awak nyatakan balik. Apa yang kita belajar tadi masa soalan 3 tu? Okey, graf berpemberat. Graf berpemberat tak arah. Tak kisah satu-satu nak cakap terus pun boleh. Maksudnya kita bagi satu ayat pun tak apa. Sebab soalan ni dia tak kisah pun asalkan ada kata kunci tu. Okey, ada yang cakap graf berpemberat Kita lihat. Graf berpemberat. Okey, sekejap Graf berpemberat. Okey, so saya nak semak jawapan. Jawapan dekat sini. Sekejap saya gerakkan sikit-sikit. Takutkan tu yang bawah dia. Boleh? Awak boleh jawab macam ni. Graf tergantung. Okey, awak boleh jawab graf berpemberat dan terarah. Awak boleh jawab asing-asing. Sama ada awak nak jawab graf terarah atau graf berpemberat. Boleh tak ada masalah. Yang penting ada keyword ni. Dan setiap perkataan ni, kalau penanda jumpa, dia akan bagi satu markah setiap satu. Sebab yelah dia nak dua jenis kan. Jadi awak bagi dua-dua tu, dapatlah dua-dua markah. Jangan bagi satu je, bagi dua-dua. So apa yang awak nak kena buat adalah awak fikir apa yang ada dalam gambar ni, apa yang benda-benda pelik yang awak boleh jumpa kat dalam ni, itulah ciri dia. Contohnya 3.6, 5.5 ni benda-benda pelik ni adalah berpemberat. Sebab kita panggil dia sebagai unit. Walaupun dia tak tulis km, dia tak tulis meter ke cm ke, tapi ada je something wrong dekat sini, dekat arrow ni, kita panggil dia sebagai pemberat. Manakala ada arrow kecil ni, arrow ni kadang-kadang kat tengah-tengah, kadang-kadang dekat hujung-hujung. Ada je anak panah maksudnya dia ada arrow lah arah. So bagi tahu je. Graf terarah, graf pemberat. Jangan malu-malu. Kalau malu hilanglah 2 markah Okay, senang kan? Ni soalan saya beli buku tu, tak tahu kenapa senang sangat. Biasa dapat soalan susah-susah. Okay. So itulah dia punya cara jawab tu. Ni tak payah kot. Ni atas ni tak payah. Kita ambil yang atas ni, yang bawah ni Graf terarah dan graf berpemberat. Ataupun awak gabungkan ayat dia, graf terarah berpemberat. Ataupun graf berpemberat terarah. Terbalik pun tak apa. Alright. So itu je lah. Dan akhir sekali dia minta awak cari darjah bagi Bu Cui. Alah macam tadi je. Tapi ingat, gelong ni special. Gelong ni special Ni special
Spatial ni dia maksudnya satu gelong ni ada 2 darjah. Okay, dia ada 2 darjah. Sebab dia bentuk bulatan. Bentuk bulatan sentiasa 2 darjah. Jadi ada berapa darjah untuk E? Okay, ada berapa darjah untuk E? Sekejap saya bersihkan balik gambar ni. Ni E Okay, ada 4. Macam mana boleh dapat 4? Okay, sebab dekat E ni, awak baca ada gelong. Gelong ni satu je. Tapi satu ni special. Dia istimewa sebab dia ada bulatan. So dia ibarat 2 lah. Okay, yang ni memang tak boleh nak elak. Memang special. Yang lain sentiasa satu. Contohnya macam ni, wayar ni. Sekejap warna hijau. Wayar ni, E dekat E1 ni dengan yang bawah ni. So, 2 wayar biasa dengan satu gelong mewakili 2 campur 1 campur 1. Jadi, totalnya ada 4. Ataupun boleh tulis bilangan darjah E ialah 4. E ialah 4 darjah. Ataupun tulis darjah E ialah 4. Apa-apalah. Ataupun tulis 4 je cukup. Tak payah buat ayat pun tak apa. Okey, tulis 4 lah. Sebab dia suruh nyatakan kan. Ada je jawapan yang betul, senang dapat markah. Tapi ingat tau, kalau ada gelong, jangan awak jawab 3, jawab 4. Sebab gelong ni special. Alright, so saya harap awak faham. Sebab cara yang saya ajar ni adalah cara yang lebih simple. Dan yang paling penting dan awak kena tekankan adalah pengetahuan berkenaan dengan ciri-ciri graf dan cara mengira darjah. Sebab kita belajar selama tajuk ni memang saya ajar awak cara mengira darjah dan cara awak menentukan ciri-ciri graf ni. Adakah dia terarah ataupun dia berpemberat. Ini yang basic. Okay, saya ajar yang paling basic. Dan yang paling tambahnya saya ajar dekat sini adalah soalan 3 tadilah. Macam mana awak nak lakar graf ikut bucu-bucu yang diberikan dan jalan terpendek dan sebagainya. Ini bonus. Siapa yang faham yang ni, awak rasa awak boleh buat lah lepas ni. Jadi yang ni adalah perkara yang saya nak tekankan. Cara mengira darjah dan sebagainya. Alright, so jawapan dia 4 Okay. So saya harap awak faham dan saya tak akan tanya lagi. Kita hanya tinggal satu lagi topik untuk awak belajar. Dan awak boleh lepas ni awak boleh santai-santai dan tak perlu hadir kelas saya lagi. Tapi kalau ada apa-apa soalan nak tanya, awak boleh tanya secara PM. Cumanya saya insya-Allah akan reply lah sebab saya pun dah masuk sambung belajar jadi agak busy sikit lah. Nak tak nak pun saya nak kena tolong juga kan. Okay, so jadi itu sahaja. Saya nak ambil kehadiran. Sekejap, jangan keluar dulu. Okay, ini adalah link Google Form. Ingat kita ada lagi satu topik. Habis je topik yang lagi satu tu, dah boleh bersurai pada kelas kita lah. Alright, so itu sahaja untuk malam ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi pada minggu hadapan.